Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik terakhir untuk bab 7 iaitu kemagnetan. Magnet ini ada dua jenis iaitu secara semula jadi dan juga magnet jenis buatan manusia. Magnet wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Magnet buatan manusia pula diperbuat daripada bahan seperti besi, keluli, kobalt dan juga nikel. Marilah kita tengok beberapa sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet akan menarik bahan magnet seperti besi. Magnet juga berkutub, iaitu dia ada kutub utara dan juga kutub selatan. Dan kutub yang sama jenis iaitu kutub utara dengan utara, selatan dengan selatan akan menolak. Manakala kutub berlainan jenis akan saling menarik. Contohnya kutub utara dan juga kutub selatan akan saling menarik. Magnet juga akan menunjukkan arah utara selatan kalau kita gantungkan magnet itu secara bebas. Seterusnya kita akan tengok apa dia medan magnet. Medan magnet adalah kawasan di sekitar magnet itu di mana ada kesan daya oleh magnet tu. Okey, kawasan-kawasan di mana kesan daya dari magnet itu wujud dikenali sebagai medan magnet. Dan medan magnet ini boleh diwakili oleh garisan medan magnet. Contohnya dalam gambar ni ada garisan-garisan putus-putus ni, itu adalah garisan medan magnet. Dan garisan medan magnet ini ada anak panah. Okey, anak panah ini akan sentiasa mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Apa maksud dia? Maksudnya garis-garis medan magnet ni kalau dari kutub utara, anak panah dia mesti keluar. Anak panah ni mesti keluar daripada kutub utara. Dan apabila dia ke arah kutub selatan, anak panah mesti menuju ke arah masuk ke kutub selatan. Jadi kalau kita ikut anak panah tu, dia akan mengarah dari utara ke selatan. Okey. Yang kedua, garisan ini tidak akan bertemu atau bersilang. Okey, kalau awak perhatikan di sini, garis-garis ini dia tidak temu. Okey, dia tidak akan bersilang. Dan yang ketiga, kalau garis ini rapat, maksudnya tempat tu ada medan magnet yang kuat. So, dekat gambar ni, magnet jenis bar ni, dekat kutub utara dan selatan ni, awak nampak garis dia rapat-rapat semua. Maksudnya kat dua tempat ini adalah kawasan di mana medan dia adalah lebih kuat. Tapi atas bawah kat tengah-tengah ni, garis dia jauh. Okey, garis dia, dua garis ni nampak. Jarak dia jauh sikit berbanding dengan jarak antara garis dekat kutub. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa medan dia paling kuat di bahagian kutub. Okey. Seterusnya kita tengok pula elektromagnet. Apa dia elektromagnet? Kita tengok istilah ini, elektromagnet. Maksudnya ada dua perkataan di situ. Elektro tu elektrik lah. Okey, magnet tu magnet. So, apa kaitan antara elektrik dengan magnet? Elektromagnet ni sebenarnya adalah sejenis magnet yang agak special tau. Dia adalah magnet yang menunjukkan kesan magnet sementara waktu saja. Okey, bukan sentiasa ada kesan magnet tu. Apabila ada arus elektrik, dia bergantung kepada arus elektrik. Kalau ada arus elektrik mengalir melalui dia, dia adalah magnet. Kalau kita matikan arus elektrik tu, dia bukan magnet. Okey, so itulah sebab nama dia elektromagnet. Dia perlukan pengaliran arus elektrik untuk menjadikannya magnet. Contoh elektromagnet adalah loceng elektrik. Kat sekolah hampa semua kebanyakan guna loceng elektrik kan? Okey, elektromagnet ini macam magnet, dia ada juga medan magnet dia. Okey, kita boleh lukis garisan medan magnet juga. Tapi macam mana pula dengan arah dan juga corak dia? Sebenarnya corak medan magnet ini dia bergantung kepada
bentuk konduktor. Kita perlukan konduktor sebab ingat lagi tak, elektromagnet ini kita perlu pengaliran arus elektrik. Konduktor ni maksudnya bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kita perlukan konduktor. So, bentuk konduktor tu akan menentukan corak medan magnet. Contohnya kita tengok konduktor jenis dawai lurus. Okey. Katakan arus dia mengalir dari bawah ke atas. Okey, dan bentuk konduktor ini adalah dawai lurus. Corak medan magnet adalah bulat-bulat tepi dia. Dan arah medan magnet ni, anak panah ni macam mana kita nak tentukan? Dia bergantung kepada arah arus. So dekat sini contoh yang ada di gambar ni, arah dia adalah dari bawah ke atas. Jadi kita boleh tentukan arah medan magnet ini dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Semua orang keluarkan tangan kanan dan tunjuk light. Ibu jari akan tunjuk arah arus. Ingat, mesti guna tangan kanan. Kalau tangan kiri salah, nanti arah dia akan terbalik. So semua orang ikut Cikgu Teo ya. Tunjukkan ibu jari. Ibu jari awak kena ikut arah arus. Cikgu Teo tunjuk sini. Macam tu. Lepas tu jari yang lain. Tengok Cikgu Teo buat sekali lagi nah. Jari yang lain tu, 4 jari yang lain tu, akan menunjukkan arah untuk medan magnet. Arah untuk garis putus-putus ni. So tengok, kalau ibu jari tunjuk arah arus iaitu ke arah atas, ibu jari tunjuk atas. Lepas tu jari yang lain dia akan pusing menentang arah jam. Dia akan pusing lawan arah jam. Jadi anak panah ini pun lawan arah jam. So ini kalau dawai lurus. Kalau bentuk lain pula macam mana? Kita tengok contoh ya. Ini dawai gelung. Konduktor jenis ini kita guna dawai dan dia ada satu gelung macam tu. Lepas tu ini adalah arah arus, naik ke atas, lepas tu turun ke bawah. Corak medan magnet adalah seperti yang ditunjukkan. Dan arah dia kita boleh juga guna petua genggaman tangan kanan. Sekali lagi kena tangan kanan tau. So kita tengok sebelah kiri, arus tu ke arah atas. So ibu jari mesti ke atas. Sekali lagi, jari yang selebihnya tu menunjukkan arah untuk medan magnet. Iaitu melawan arah jam. Jadi anak panah semua ke sana. Yang sebelah sini pula, arus dia adalah ke bawah. Jadi ibu jari kena tunjuk ke bawah, ikut arah arus. Jari yang lain, tengok dia pusing ikut arah jam. Jadi untuk yang arah medan magnet ini dia akan ikut jari itulah. Dia pun ikut arah jam. Boleh Untuk jenis ini pula solenoid. Solenoid itu dia nampak macam spring sikit so sini ikut dawai ni, dawai di luar masuk di, ini biasanya cardboard lah. Kalau kita guna cardboard, ini dia masuk ke dalam, pusing lilit ikut belakang, lepas tu naik depan lagi. So dia macam spring lah. So kita pun boleh guna petua tangan kanan. So ibu jari itu ikut arus. So sebelah kanan sini kita tengok dawai ini dia naik ke atas kan. Jadi ibu jari pun naik ke atas. Dan jari yang selebihnya adalah pusing lawan arah jam. Jadi kita tengok kat depan ni, dawai kat depan ni semua ke atas. Jadi bulatan di sini corak dia macam tu, macam yang ditunjukkan ke gambar ni. Ada bulat-bulat kat depan, bulat-bulat kat belakang. Dan tengah-tengah tu semua adalah garis lurus. Yang bulat-bulat ini sebab ibu jari kita naik atas dan jari kita lawan arah jam kan. Jadi anak panah dia pun lawan arah jam lah. So kalau dia jalan ikut macam ni, so maksudnya dalam ni kita tak boleh bertentangan lah. Dia ikut juga macam tu.
Okey, sebab dari sini dia pusing ke belakang, ke arah sana kan. So sebelah belakang pula macam mana? Kalau dawai-dawai kat belakang ni, kalau kita tengok arah arus dia adalah ke bawah. Jadi ibu jari kat bawah dan kita tengok jari itu dia akan ikut arah jam. Okey, so itu cara kita tentukan arah untuk medan magnet elektromagnet. Mesti guna tangan kanan ya. Jadi sekarang kita tengok pula apakah kegunaan, apakah aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian kita. Yang pertama sekali kompas. Jarum kompas ini kita guna magnet. Dibuat daripada magnet sebab salah satu sifat magnet adalah kalau kita gantung dia secara bebas, dia akan tunjuk arah mana? Arah kutub utara selatan. Okey. Yang kedua, kad kredit dan kad debit, kalau awak tengok ada satu jalur. Itu adalah jalur elektromagnet dan digunakan untuk menyimpan maklumat. Dan juga sesetengah bangunan ada pintu yang automatik kunci tu kan. Yang itu kunci bermagnet yang ada pada pintu menggunakan elektromagnet untuk kunci pintu secara automatik. Okey. Jadi tanya semua, kita sudah habis bab 7. Cikgu Tio akan jumpa awak semua lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.